Wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Menteri, KSP, Timbalan dan rakan-rakan yang saya muliakan. Pertama saya mohon maaf, ni dia kata demam belanjawan. Lepas belanjawan ni ada MC hari ni. Minta maaf kerana lewat dari jadual. Yang satu amalan tidak baik, contoh tidak baik. Tapi hari ni saya kurang sihat. Kita mulakan dengan mengatur syukur kepada Allah SWT kerana dapat sama-sama tentang belanjawan negara. Dan seperti biasa kita tahu bahawa yang mengumumkan atau membacanya Menteri Kewangan, tapi mempersiapkan itu jentera yang ramai. Semua terlibat, khusus dari Kementerian Kewangan, tapi juga kementerian lain yang memberikan input. Jadi sepatutnya kita berikan penghargaan kepada semua yang bertanggungjawab, bukan dalam kerajaan, bahkan juga dalam swasta, yang memberikan input yang dapat kita manfaatkan untuk bagi tahun hadapan dengan lebih bijak. Jadi sebab itu saya selalu tegaskan bahawa belanjawan ini belanjawan negara, maknanya yang dipaparkan kepada rakyat supaya beri keyakinan bukan saja pada pelaburan dan ke arah pertumbuhan, tetapi memberikan keselesaan semaksimal mungkin kepada rakyat. Tapi tentunya belanjawan negara 1 tahun tidak menyelesaikan masalah atau kerumitan yang kita warisi selama puluhan tahun. Sebab itu mana-mana belanjawan itu dia tidak harus dilihat dalam satu pompongan atau vacuum. Dia mesti lihat juga latar belakang kekuatan ekonomi, keutuhannya, kestabilan politiknya, keupayaan kita melangsaikan hutang dan juga menyelesaikan beberapa kerangka ekonomi makro yang asas. Umpamanya apa teguran yang kita dengar setakat ini, dia kata mengapa harus kita turunkan defisit? Mengapa harus kita sibuk melangsaikan hutang? Itu dari segi kerangka dia ada pemikiran yang berbeza. Kalau kita terus dengan defisitnya membengkak, orang yang labor dia tak yakin. Dia kata ini diurus oleh barisan pimpinan politik atau pengurusan kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Mana-mana Adam Smith yang sebaik mengurus ekonomi negara macam mengurus ekonomi rumah tangga. Hutang membengkak, anak-anak tak mampu bayar, maknanya gagal pengurusannya. Hutang yang mampu ditangani kemudian, itu ada kemudasabahannya, terutama kalau hutang itu yang boleh bawa pertumbuhan. Jadi tak apalah, kita dah putuskan jangan lagi tambah hutang piutang, kita teruskan bahawa defisit harus kurang. Dalam masa yang sama, masalah-masalah prasarana asas, pendidikan, kesihatan, prasarana asas itu harus diberikan perhatian. Anak-anak kita di sekolah tak mampu tunggu 10 tahun untuk sekolah dibangunkan, atau fakulti AI yang kita umumkan tak boleh tangguh 5 tahun kerana kita tidak akan dapat bersaing dengan baik. Jadi ada beberapa keutamaan. Siapa nak memutuskan keutamaan itu? Kita dengar semua pihak, akhirnya kita terpaksa putus. Daripada 1000 usul, kita mungkin terpaksa terima 100. 100 itu tidak puas hati kerana tidak dapat keseluruhan permintaan. Yang 900 itu tak suka sebab tak dapat dipertimbangkan. Dia lupa bahawa belanjawan ini untuk 2024. Dia lagi 25-26 insya-Allah. Jadi sebab itu penerangan itu penting. Dua perkara yang penting dalam belanjawan. Kita kena jelaskan kepada rakyat, dan ini tugas bukan Timbalan Menteri, dan kita menjelaskan kepada rakyat tentang isu-isu pokok. Mengapa kita tumpukan kesihatan, pendidikan? Kan mana-mana negara, tanggungjawab kerajaan utama itu yang saya sebut tentang pandangan pengalaman seorang pemikir Islam, marhum Malik bin Nabi. Dia mesti dari keyakinan kita. Dia sebut dalam rangkapnya itu, in a struggle of
conscience. Maknanya kita lakukan dengan pemikiran, tapi dia mesti dari hasrat yang tercerna dari hati nurani yang ikhlas membawa kebaikan. Itu disebut inner struggle of conscience. Malik bin Nabi ini pemikir besar dari Algeria yang banyak juga mempengaruhi pemikiran saya sejak muda lagi. Kemudian kerana kita ini masyarakat pelbagai kaum, kadang-kadang kita santuni mereka dengan menukil karya-karya leluhur bangsa, karya-karya agung yang tidak semestinya bertentangan dengan kefahaman kita. Sebab tu saya ambil Mencius, seorang sage Cina yang agung, yang menekankan soal itu juga, keyakinan, soal ihsan. Maknanya masyarakat kita kaum lain pun tidak merasa terasing dari gagasan kita untuk mengangkat martabat semua rakyat. Dan tentu di kalangan masyarakat India teruja sampai di India. Saya dapat teks kawan-kawan liputan di media India tentang Tirukural. Tirukural itu dalam budaya dan tamadun Tamil selatan India itu satu tokoh besar menasihat raja-raja supaya bertanggungjawab, berlaku adil, mengurus negara dengan baik dan teratur. Itu sekadar menghimpunkan idea besar supaya kita dapat timbulkan semangat kesatuan. Tapi penerangan itu penting, ya. Dan saya harap kita dapat terus di keluarga Kementerian Keuangan ini hadam betul-betul. Mengapa penekanan demikian, dan termasuk yang kontroversinya, ya. Kita ada orang kritik dalam keadaan hutang banyak. Sebab apa? Kita masih rasa perlu untuk memberikan ganjaran yang adil kepada penjawat awam. Tidak ada yang memikirkan kita beri setakat itu. Kecil sebenarnya kalau ketimbang kerja dan kenyataan skim penjawat yang awam yang baru. Lebih dari 10 tahun. Sepatutnya kajian itu bermula 2 tahun yang lalu, tapi tidak dilakukan kerana keadaan politik yang tak terarah. Hanya kita lakukan tahun ini, dan dia mengambil masa sebab saya beritahu pada JPA dan KSN, KSP bahawa kalau nak buat kajian biar betul-betul menyeluruh dan merangkul semua pandangan dan dianggap betul-betul adil kepada semua bidang penjawatan dalam kerajaan. Makanya tentu ambil masa. Sementara itulah kita putuskan untuk memberikan ganjaran sementara untuk awal tahun depan, supaya penjawat awam tidak merasakan mereka itu juga diminta kerja tapi tidak langsung diperhatikan kedudukan mereka. Jadi ada, bila saya jumpa kawan-kawan tu, dia tak ingat saya bercakap 2 jam, dia tak ingat, dia ingatnya 2,000. Baik. Tetapi hutang ni, defisit, subsidi kita 1 tahun itu dah mencecah 81 bilion ringgit, ya, di antara paling tinggi. Ini kena faham, sebab kadang-kadang orang sedap dia bercakap jalur masyarakat apa, memang ada kalangan tu memang dia benci, katalah apa pun, dia bawa lah apa pandangan kah, apalah sebelah bab tu. Tetapi bagi rakyat yang sedia berfikir, kita kena beritahu, boleh tak mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab kekal dengan subsidi begitu banyak? Dari mana pendapatannya? Ya, 81 bilion. Dan ini tertinggi di rantau kita. Tidak ada negara yang berikan subsidi begitu tinggi. Sebab itu, apakah kita nak kena potong subsidi semua? Tak boleh. Dia akan bebankan rakyat. Siapa yang patut? Subsidi maknanya apa? Bantuan oleh kerajaan mengurangkan beban
kepada rakyat. Apakah bantuan itu patut diberikan kepada golongan maha kaya? Dia kata itu Anwar anti maha kaya. Ini bukan makna menekan orang kaya, cuma mengatakan kalau kamu kaya tak payah bagi sedekah. Itu saja. Subsidi ini macam sedekah dari kerajaan. Ya. Jadi itu pun orang cuba pusingkan. Ya. Sebab saya gunakan. Kerana orang kaya jangan ditekan lebih berlebihan, kerana dia tidak akan menjana pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tekan, saya beritahu dulu masa saya Menteri Keuangan, dia bagi dua pandangan. Satu Abdul Rahman bin Khaldun, pemikir Islam. Satu lagi seorang reformis Neo-Confucianist Cina, Wang Anshe. Perlu. Tapi kalau kita cukai berlebihan, dia akan menekan dan tidak memberikan dorongan untuk orang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya. An excessive taxation will discourage productivity, investment, new investments and productivity. Itu kenyataannya pada dulu kala sampai sekarang tak berubah. Jadi masalah ini macam subsidi ini bukan mengenakan cukai ke atas mereka, tarik sedekah ke atas orang kaya, itu pun salah. Macam tabung haji, saya mula dengan tabung haji. Tabung haji selama ini dia berikan kemudahan dan subsidi kerajaan kepada semua. Kalau sudah pendapatan saudara 1 juta ringgit sebulan, kalau daftar melalui tabung haji akan bagi subsidi nak pergi Mekah. Jadi bagi saya tak menasabah, bayarlah. Dan tabung haji akan membantu mempermudahkan dan mengurus. Itu tujuan tabung haji. Dan bagi orang yang sederhana, pendapatan sederhana, miskin, berilah sikit subsidi. Yang lagi miskin, kalau dia upaya pergi, bagilah bantuan lebih sikit. Begitu. Jadi tahun ini kita mulakan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kuranglah sedikit tanggungan tabung haji. Maknanya bukan menekan, maknanya menarik balik sedekah kepada orang kaya, subsidi. Begitu juga elektrik yang bukan dikenakan cukai tambahan, dikurangkan subsidi ataupun ditarik subsidi, tetapi subsidi bagi 90% rakyat kekal. Jadi kalau tanya saya itu yang saya rasa seadil mungkin lah. Tapi kerana dunia politik demokrasi ini tidak menghalang orang menyerang. Dia menyerang lagi. 90% tak terkesan, 10% teratas itu dikenakan, dia tidak diberikan subsidi. Berapa savings kita? 4.6 bilion ringgit. Betul, John? Dia ingat angka. Ya, maknanya selama ini subsidi itu dimanfaatkan oleh golongan 10% ini hampir sama dengan 90%. Hampir 50% daripada subsidi itu diambil oleh orang 10%. Apakah ini satu dasar yang kita terapkan? Tak. Ini yang disebut kecelaruan dasar selama ini. Ya, kita bagi subsidi semua dapat. Tak betul. Ini yang cuba kita, yang kita akan mensasarkan. Ada yang kata bukan mensasarkan, mensasaukan. Mensasarkan maknanya kita sasar semula subsidi. Subsidi untuk 90%. Jadi kita saving 4.6 bilion ringgit. Dan bila kita kata subsidi kepada semua rakyat, ya, dan minyak, ayam dan telur, termasuk 3.5 juta orang asing di Malaysia. Jadi puluh bilion kita bayar bagi orang asing. Jadi kita kena fikir jalan macam mana nak beri subsidi kepada rakyat, tapi jangan bagilah 35 juta ni. Dia datang kerja, dia bayar cukai. Ya. Ini yang berlaku. Sebab itu dalam soal ayam dan telur, walaupun kita beri bantuan, dia sebenarnya ayam dan telur daripada dulu kita bagi, dia kata harga ceiling bantuan untuk kekalkan harga tu, kerajaan bayar subsidi. Tetapi sekarang ni dia bagi tiap hari. Dulu sebelum perayaan, sebelum hari puasa, sebelum hari Cina, kita bagi takut naik melambung, membebankan rakyat. Berapa setahun yang lalu, saya ingat dalam 3.4 bilion ringgit subsidi ayam dan telur, termasuk 3.5 juta orang asing.
juga orang-orang yang paling kaya tadi, yang 10% tadi itu. Jadi kita kena sasarkan semula. Tapi kebetulan harga ayam dan telur hari ini lebih rendah daripada harga yang kita tetapkan. Jadi tidaklah perlu diberikan ceiling harga. Ini yang menyebabkan kita harus, ini yang saya katakan, penerangan menjelaskan. Katalah macam baru ni bangkit yuran universiti. Kita beri PPT-PTN 1,500. Ada yuran universiti 1,800. Ada keluarga dapur dari Ampang, 2 dari Tambun, kata dia tak mahu terima pelawaan ke universiti kerana tidak mampu. Jadi saya bagi arahan, tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin. Mesti daftar, bagi nama dia, dan kementerian atau jabatan harus selesaikan. Ya. Sebab tu saya kata, sementara dasar itu baik, kita kena dapat maklumat. Jadi arahan tahun ini pertama kali dalam sejarah, tidak ada anak kita dari mana sahaja, dari kaum mana juga, yang miskin tidak mampu bayar yuran yang ditolak oleh universiti. Dia daftar dulu, kemudian dia lapor, beri dia ruang dengan dicari. Kalau tidak ada wang, kita minta daripada Bank Negara. Nah, itu gurau. Baik. Jadi sebagai contoh, itu mana saya kata penerangan. Baik. Yang penting yang ketiganya, yang harus bermula dari Kementerian Kewangan, ialah pelaksanaan. Baik penjimatan, sebaik kita keluar daripada bilik ini, lampu mesti tutup. Sebab saya tengok keselesaan kita pembaziran itu, kita lupa bahawa soal kemiskinan, orang yang cakap, orang yang ambil harta anak yatim, orang yang menganiaya orang miskin, itu Quran menyebut orang itu, dia kata dia beragama, tetapi dia mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Itu satu perkara yang disegah keras dalam Islam. Tapi dalam amalan kita kadang-kadang kita cuai. Begitu juga kalau pembaziran. Saya beritahu dulu, kalau masa perhimpunan Kementerian Kewangan di luar Jalan Duta, kita boleh nampak lampu. Kalau ada lampu buka, saya minta ketua jabatan naik tutup dulu. Dia kena ada latihan itu. Kerana wang itu wang rakyat, wang negara. Kita tak boleh sia-siakan. Kerana dalam Quran juga dia kangen orang yang membazir. Orang yang membazirin itu Quran menemplak sebagai ikhwanus syayatin, sahabat syaitan. Ini kuliah Doha. Jadi saya harap perkara ini diambil secara serius. Tiap orang yang bertanggungjawab, orang keluar tutuplah lampu, ya. Termasuk di pejabat PKSP. Sebab tu hari itu saya lalu, dia tak ada dalam bilik, tapi lampu on. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan doa supaya dari jabatan-jabatan, penguatkuasaan, custom dan sebagainya, itu kita minta supaya dapat berikan khidmat yang sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.